Salam sejahtera, anda bersama saya Naila Huda dalam cerita, dan dalam cerita jam ini saya akan bawakan dua wartawan Astro Awani untuk membawakan cerita mereka di sebalik berita. Dan antara cerita yang kami bawakan pada jam ini adalah berhubung dengan Ketua Kumpulan Geng Niki yang pastinya ramai mengikuti perkembangan kes ini. Dan pagi ini Datuk Seri Niki Liao Sun Hee dan pembantu peribadinya New Z antara 15 yang dituduh di Mahkamah Session Petaling Jaya pagi ini atas kesalahan menganggotai kumpulan jenayah terancang. Bagaimanapun, Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche dalam satu kenyataan memaklumkan pertuduhan ke atas Niki dan pembantu wanita warga negara China itu dijalankan secara in absentia kerana mereka masih dalam buruan pihak polis dan turut dituduh di bawah pertuduhan yang sama iaitu Seksyen 130V Kanun Keseksaan ialah 13 individu lain termasuk dua adik Niki iaitu Datuk Liao Wei Liun dan Datuk Liao Wei Kin. Jika disabitkan kesalahan, tertuduh boleh dipenjara selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun. Mengikut pertuduhan, Niki dan 14 individu lain termasuk dua orang adiknya, Wei Lun dan Datuk Wei Kin, dituduh di bawah Subseksyen 130V-1 Kanun Keseksaan kerana menjadi ahli kumpulan jenayah terancang dan boleh dihukum di bawah subseksyen yang sama. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman tidak kurang daripada 5 tahun penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Seorang lagi individu pula, Lim Kim Ming, dituduh di bawah subseksyen 130V Kanun Keseksaan kerana membantu kumpulan jenayah terancang. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman tempoh pemenjaraan selama 10 tahun. Dan kita nak terus bersama dengan wartawan kami, Firdaus Azil, yang membawakan laporan ini pagi tadi. Firdaus Azil bersedia bersiaran secara langsung dari World Trade Center WTC. Firdaus, boleh perincikan kepada penonton kita tuduhan terhadap Datuk Seri Niki yang dibacakan pagi tadi serta juga anggota lain dalam kumpulan jenayah terancang ini, dan kalau boleh jelaskan juga apa yang dimaksudkan dengan in absentia ini, bagaimana dakwaan masih lagi boleh disampaikan in absentia itu. Okey, baik, terima kasih Naila. Seperti yang sedia maklum, pagi tadi saya berada di kompleks perkarangan Kompleks Mahkamah Petaling Jaya bagi mengikuti rapat pertuduhan ini. Ini selepas boleh kata 70 serbuan. Lebih 100, kalau tak salah saya 118 orang telah ditahan, dan pagi ini sepatutnya mengikut apa yang telah dikatakan oleh Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han, sepatutnya 16 orang dihadapkan ke mahkamah pagi ini untuk dibacakan pertuduhan. Tetapi apabila kemudian kita mendapat maklumat bahawa hanya ada 14 saja yang hadir ataupun yang dihadapkan ke mahkamah pagi ini, jadi itu menimbulkan persoalan. Jadi ada yang kata pada mulanya biasalah apabila peringkat permulaan sewaktu perbicaraan sedang berlangsung, sebab kita pun tak boleh masuk ke dalam sebab terlampau sesak dan kita harus mematuhi SOP penjarakan sebagainya, tidak mahu keadaan terlampau sesak sebagainya dalam kamar mahkamah session itu. Kita dapati antara maklumat yang keluar kononnya ada yang ada tahanan OKT yang kena COVID dan sebagainya, tetapi setelah dibacakan pertuduhan kita dapat tahu bahawa even nama Datuk Seri Niki Liao juga telah dibacakan, tetapi mengikut apa yang dipanggil sebagai in absentia, yang mana kita tahu ini mungkin saya boleh kongsikan sedikit, ini telah pun dilaporkan pada 31 Mac lepas, di mana Tan Sri Abdul Hamid Badur, Ketua Polis Negara, telah melaporkan ketika operasi yang saya sebutkan tadi lebih 70 serbuan di seluruh negara dan sebagainya, kita lebih 118 telah ditahan. Tan Sri Hamid mengatakan bahawa ada maklumat ataupun ada kebocoran maklumat yang telah daripada pihak berkuasa yang terlibat di dalam operasi itu, sampaikan maklumat ini kepada Datuk Seri Niki Liao, dan mengakibatkan ini saya memetik kata-kata Tan Sri Abdul Hamid bahawa ini menyebabkan kebocoran maklumat ini telah menyebabkan Datuk Seri Niki Liao ataupun Niki Liao ini berjaya memindahkan sebahagian besar daripada wang berbentuk wang tunai, dan kalau tak salah saya mengikut laporan media sebelum ini, sebanyak 8 buah beg berisi wang tunai telah berjaya dibawa keluar sebelum serbuan itu di tempat beliau, yang mana ia dikatakan serbuan yang tempat beliau tinggal ataupun tempat beroperasi ialah salah sebuah kondominium di Setia Walk di Puchong, kalau tak salah saya, kalau saya boleh mengikutkan balik. Jadi itulah sebabnya mengapa pertuduhan itu masih dibaca secara in absentia, walaupun beliau tidak ada katalah tak ada negara ini, tetapi pertuduhan itu masih boleh dijalankan, dan tidak mustahil juga perbicaraan juga masih belum dijalankan. Cuma yang mungkin yang akan menimbulkan masalah sedikit ialah bagaimana untuk mendapatkan keterangan daripada orang apa yang kita panggil sebagai orang kata mastermind ataupun suspek utama, Naila.
Baik, dan kita bacakan juga dalam laporan Firdaus Azil tadi ada kenyataan media yang dikeluarkan oleh Ayub Khan sendiri, Datuk Ayub Khan Madin Piche, Ketua Polis Johor. Apa mungkin perkembangan baharu yang dibawakan dalam kenyataan itu? Mungkin kita dapat tahu status terkini buruan terhadap geng Niki ini ataupun yang diketuai oleh Datuk Seri Niki, apa statusnya ketika ini? Okey, sebelum itu mungkin saya boleh ceritakan sedikit bahawa terdapat 14 individu yang telah dihadapkan ke mahkamah di mana 4 daripada mereka adalah warga negara Cina. Jadi maksudnya ada warga negara Malaysia, ada juga warga negara Cina, dan disebabkan kekangan bahasa maka terpaksa sebab kalau ikut apa kita charge sheet ataupun kertas dakwaan pertuduhan yang kita dapat, dibacakan pertuduhan seorang demi seorang. Apabila sampai ke peringkat warga negara Cina ini, terpaksa diadakan kena ada orang kata translator ataupun jurulahli bahasa. Dan sewaktu kita menunggu ketika itu sebabkan lebih 14 individu yang terpaksa dibacakan pertuduhan, maka ia mengambil masa yang lebih panjang daripada yang sepatutnya. Dan ketika kita sedang menunggu itu, perbicaraan sedang berlangsung, pertuduhan sedang dibacakan, datang kenyataan daripada Datuk Ayub Khan, Ketua Polis Johor, yang mengatakan bahawa pada 9 April seramai 16 orang kumpulan jenayah terancam geng Niki telah pun dituduh di Mahkamah Seksyen Jenayah Petaling Jaya. Kesemuanya mereka kerana menjalankan aktiviti pengubahan wang haram. Ini yang menyebabkan ada sedikit orang kata untuk kita sebagai wartawan ada masalah sikit tadi, kita salah faham. Rupanya Seksyen 130V yang ke-15 daripada mereka dihadapkan ini ataupun dibacakan pertuduhan ini, 130V Kanun Keseksaan adalah kerana mereka menganggotai kumpulan jenayah terancang ataupun organised crime, ataupun kalau kita refer pada laporan-laporan lain yang menggunakan seksyen sama kerana menganggotai pertubuhan yang tidak sah di sisi undang-undang. Dan salah seorang pada mereka, Naila sebutkan tadi, Datuk Seri Andrew Lim kalau tak salah saya, dituduh di bawah 130W, berbeza akta yang sama, berbeza subsectionnya, kerana beliau ini dikatakan membantu organisasi ini, ataupun secara mudahnya Datuk Seri Andrew ini adalah juru audit yang mengawal ataupun menjaga perihal kewangan dan sebagainya. Naila. Ya, itu yang kita dapat tahu sejak kebelakangan ini, ramai yang mengikuti kes geng Niki ini. Tetapi kita nak juga sedikit latar belakang dan mungkin kita juga boleh dengarkan apa yang dikongsikan Datuk Ayub Khan sendiri, Ketua Polis Johor, dalam eksklusif dalam agenda Awani beberapa hari lepas, yang menceritakan tentang operasi yang digerakkan oleh geng Niki ini, bagaimana ia boleh dijalankan begitu lama, selama 7 tahun sejak 2014 secara besar-besaran. Kita dengarkan apa yang dikongsikan oleh Datuk Ayub Khan. Datuk Seri Niki ni, apabila kita buat tanggapan, rupanya aktiviti dia ni bukan tak diketahui oleh pihak-pihak agensi penguatkuasa. Dia beroperasi sejak 2014. Dah 7 tahun. 7 tahun, kan? Dia bukannya beroperasi dekat sebuah premis yang tertutup. Dia satu bangunan tu, kondominium tu, Trigon tu, berapa dekat 20 unit dia sewa. Dan dia kontrol semua. Takkanlah polis ataupun agensi lain tak dapat menghidu. Dan dia punya berinteraksi dengan ramai orang, VVIP, dengan polis, dengan ni, semua ada. Dan orang pun tahu karakter dia. Kan? So, saya tak nak komen, Pak Azul. Nanti kalau saya komen, mungkin ada orang yang terasa pula. Tapi apa yang penting saya nak jelaskan di sini, lepas kepada ada 2-3 report yang dibuat oleh mangsa yang kena tipu pembelian jual beli online handphone sebagainya lah, dan lain-lain isu. Kita ada buka 2 IP di Johor. Pada IP tu saya minta pegawai saya siasat dengan teliti, jejak. So apabila dia orang siasat, daripada duit yang tu dia masukkan dalam mule account. Biasanya kita akan berhenti di situ. Kebanyakan siasatan JSJK akan berhenti. Mule account tutup, habis. Dia orang tak pergi lagi. Daripada mule account tu masuk account mana? Saya minta dia orang siasat layer by layer. Jadi dia akan terdapat ada satu tu masuk ke syarikat Datuk Niki lah, yang winner tu kan. So daripada situ kita lihat banyaklah. Kemudian baru kita kembangkan. Dan saya dapat pada masa sama saya dapat satu adalah maklumat daripada pihak lain yang mengatakan sebelum dia bagi maklumat ke banyak pihak tak berjalan, tak ada apa pun yang ambil tindakan. So saya minta dia orang kembangkan. Saya bincang dengan pihak AJC, kita nak tangkap buah jenayah terancang. Ini adalah dalam sejarah kesalahan komersial yang kita
tangkap bawah SOSMA, kita siasat di bawah jenayah terancang. Sebab tu kita dapat tangkap keseluruhan nerve mereka. Habis semua kita tangkap. Walaupun dia terlepas, tapi kita insya-Allah kita Di akan bawah lari. radar lagi lah. Dan itu yang saya katakan, bila kita tangkap ni banyaklah adalah keluar, termasuklah 34 nama agensi pegawai dan anggota agensi penguatkuasa yang Tan Sri Haji didedahkan. Dan ada juga saya baca dalam komen-komen dalam Facebook sebagainya, kenapa dedahkan? Kenapa tak tangkap? Kenapa tak tuduh? Kita perlukan sedikit masa. Saya dah ambil contoh tadi. Kita Johor buat yang jenayah terancang buat parti tu, ada 24 pegawai yang kita tangkap dan kita tuduh di mahkamah. Ini pun insya-Allah bagi masa sedikit, kita dah kena pasti semua. Cuma kita nak kemaskan siasatan, dan saya punya style, prinsip saya, apabila saya tangkap, saya mesti pastikan dituduh. Dan apabila dituduh, insya-Allah saya nak dia disabit. Saya tak nak tangkap, lepas tu sengap. Lepas tu bebas. Macam Eddie Kana lah. Tangkap, SPRM tangkap. Mana pengunjungnya? Ada yang dituduh tak? Saya tak pasti. Kan? Saya tak nak. Kami di Johor, kita tangkap, kita nak pastikan ada bukti kuat untuk dituduh. Dituduh, bila bicara, kita nak insya-Allah, sebab itu bukan kuasa kita lah, bila di mahkamah tu, kita nak dia disabit kalau boleh. Seperti apa yang dikatakan Dato' Ayub Han tadi, kita akan terus ikuti apa kesudahannya kes geng Niki ini, apa proses perbicaraan di mahkamah. Kami akan terus bawakan di Astro Awani. Terima kasih kepada wartawan Firdaus Azil berkongsikan tentang sedikit perkembangan dalam kes mahkamah geng Niki yang pagi tadi, seperti yang dimaklumkan tadi, berlakunya perbacaan pertuduhan terhadap geng Niki. Selain daripada Datuk Seri Niki, terdapat juga secara keseluruhan 14 yang terlibat dalam kumpulan jenayah terancang. Dan itu antara perkembangan yang saya bawakan dalam cerita jam ini. Tetapi selepas ini, kita akan menceritakan pula tentang persiapan menjelang bulan Ramadan. Kita akan bersama dengan Wakil Astro Awani di Kedah. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.